Saya ini hendak berkayuh sambil bertimba hilir. Karena kita yang pertama gembiranya nak jumpa dengan saudara-saudari yang sanggup hadir di dalam ceramah ini. Dan yang kedua, kita hendak cerita dalam bahasa beberapa minit apakah yang telah berlaku pada tempoh hari di Dewan Rakyat, dan kemudian apakah dasar kita untuk menjadikan Kuala Kubu baru rakyat lebih senang, tenteram dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang berhormat, yang amat berhormat Menteri Besar itu Datuk Khalid, beliau adalah seorang yang jujur, yang boleh disahkan oleh yang berhormat Datuk Dr. Hassan Ali, dan beliau telah berikhtiar. Saya berharap beliau akan memberi peluang kepada rakyat, para penduduk di Kuala Kubu baru, dan dibantu oleh yang berhormat Datuk Dr. Zainal Abidin dan semua ahli-ahli termasuk ramu di Kuala Kubu baru. Yang terpenting sekali, saya berharap janji Menteri Besar itu dapat ditunaikan di kawasan ini. Pendidikan memang penting sekali untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di mana-mana pun. Dan Cikgu Nazarudin boleh mengesahkan macam mana kita dapat itu muncul daripada KS pagi makan pagi, KS petang makan petang, dan KS malam makan malam. Pinggan muda dibelah dua, manik-manik mati dirambah. Dari muda sampai tua, pengajaran baik jangan diubah. Saudara-saudara sekalian, tindakan yang amat berhormat Menteri Besar kita di Taman Mahkota, Bandar Mahkota di Ceras adalah tindakan yang tepat. Walaupun pihak Barisan Nasional sudah dari MCA dikatakan kita tak tahu macam mana nak takdir dan cakap saja, dan mesti pada awal lagi masalah Bandar Mahkota, mana mahkota tu di situ ada satu jalan tu kecil saja yang itu daripada jalan itu di tepi bandar, di tepi taman kediaman tu boleh pergi ke itu Ceras melalui jalan itu. Tapi pihak konsesi jalan tol tu dia sekat letak menghadang di situ. Letak satu tembok di situ, para penduduk tak boleh elakkan membayar tol. Tak boleh layak. Dan ini bermula dari segi semasa tun itu Mahathir jadi Perdana Menteri lagi, dan Menteri Besar waktu tu apa ada nama dia, Datuk Ken Hoyo, saya beritahu lah. Datuk Ken Hoyo jadi Menteri Besar. Tapi di situ perjanjian di antara syarikat konsesi Grand Saga Sendirian Berhad dengan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan itu diadakan kontrak walaupun tidak ada jalan ganti. Ini memang satu kesalahan, sebab setiap jalan bertol mesti mempunyai jalan alternatif.
bagi para penduduk yang tidak mau membayar tol. Itulah prinsip yang terpenting sekali. Sekiranya tidak ada kontrak itu syarat yang demikian, tak boleh adakan metraikan satu kontrak. Jadi ini satu kecuaian yang terbesar sekali untuk jalan tol di Selangor. Dan terus Pak, ini bukan kesalahan yang berhormat Menteri Besar sekarang. Itu Menteri Besar yang dulu. Menteri Kerjasama, Kerja Raya yang Kerja Raya, Kerjasama yang lama. Menteri Kerjasama yang lama. Tak payah, jangan alternatif satu kontrak dimetraikan. Dan saudara-saudari sekalian, selepas itu ada bantahan demi bantahan, dan penghadang didirikan untuk 3 kali. Dan apabila ada bantahan, tu berlakulah kekerasan dan ada penduduk yang dicederakan. Dan yang amat berhormat Menteri Besar, dia kata tak boleh, kita bukakan jalan sehingga masalah kes mahkamah diselesaikan. Kes mahkamah ini diantara pemaju Narajaya Sdn Bhd dengan Grand Saga, itu syarikat konsesi tol. Dan di sini saya pun berharap di Kuala Lumpur baru, kalaulah kita ada jalan tol, kita mesti ingat, mesti ada jalan alternatif. Sebab di semua tol, termasuk tol itu Lebuh Raya Utara Selatan tu, ada jalan alternatif yang melalui KTP. Mesti ada. Itu caranya. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berharap masalah itu jalan tol di Bandar Mahkota ini dapat diselesaikan. Satu cara yang saya pun ada bangkit di dalam parlimen ialah pihak kerajaan persekutuan mengeluarkan memperuntukkan 5 juta ringgit, dan pihak negeri Selangor, kerajaan negeri memperuntukkan 5 juta, jumlah 10 juta. Sebab saya diberitahu anggaran untuk membina satu